Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, ayo sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama menghidupkan kehidupan, dan kembali kita untuk bersama dalam siaran secara langsung Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, mengupas perbincangan yang dekat dengan kehidupan, memberikan pencerahan supaya kita dapat merungkai kekeliruan yang sentiasa bermain, khususnya dalam bidang agama yang pastinya akan memberikan satu sinar baru dalam mutiara-mutiara yang bakal kita peroleh pada pagi ini. Apa khabar sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan ceria dan bersedia untuk membuka tirai perbincangan kita sebentar sahaja lagi bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khusus untuk anda semua. Baik, hari ini tanggal 4 Julai 2023. Kita nak bawakan kepada anda topik perbincangan berkenaan dengan amalan pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang tengah berfikir sejenak, dia kata apa dia pula amalan yang pertama? Sebab biasanya kita akan sebut khusus dengan nama ibadat tersebut, tetapi bila mana disebut sebagai amalan pertama yang akan dihisap, maka minda setiap daripada sudut ruang minda kita akan mula berfikir amalan yang mana yang pertama sekali akan dihisap, dan bagaimana keadaannya, apa yang patut kita lakukan bila mana disebut sebagai yang pertama, maka ada sesuatu yang patut kita perbaiki supaya cantik untuk dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita, Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi, bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari itu kita bertayamum Ustaz. Bertayamum orang sakit. Hari ini pula kita nak masuk pada amalan yang pertama dihisap, iaitu sudah tentu dan sudah pastinya adalah berkenaan dengan ibadah solat yang kita lakukan 5 waktu sehari dan semalam berhubung Islam. Yang kedua, kupasan perbincangan. Jika penonton-penonton ada persoalan yang ingin diajukan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk panggilan boleh pergi ke nombor yang tertera, ataupun nak bertanya di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz juga boleh di ruangan komen. Pastikan anda bertanya sesuai dengan topik perbincangan dan menggunakan laras bahasa yang sesuai dan betul untuk sama-sama mudah untuk kita fahami. Baik, ayo tanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk dapatkan pencerahan. Baik Ustaz, jom kita buka tirai perbincangan kita. Amalan pertama dihisap. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah, kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga pagi-pagi hari ini kita jemput nikmat-nikmat yang telah Allah sediakan. Kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Kerana itulah tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup adalah untuk kita mencari redha Allah, untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi terima kasih kepada Dai Azrin, semoga Allah merahmati, Allah meredai, kepada semua kru TV dalam program Tanyalah Ustaz, sama ada di TV3 ataupun TV9, kepada semua para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut mengenai amalan pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti amalan yang pertama itu Allah nak lihat, Allah nak tengok. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi sebut di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, bunyal Islam ala khams, iaitu terdirinya Islam ini 5 perkara. Yang ni kita dah hafal dah daripada zaman kita kecil lagi. Sekolah kafar lagi. Sekolah kafar. Maka inilah yang sentiasa diulang dan diberitahu oleh guru-guru kita. Yang pertama, syahadah an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu kita mengucap 2 kalimah syahadah. Sama ada kita mengucapkan melalui lisan kita, iaitu kita melafazkannya, kemudian membenarkan dengan hati kita, dan kita memperakui dengan perbuatan kita.
Kemudian kata Nabi SAW, wa iqamas salah, dirikan solat. Maknanya kita mendirikan solat, satu tuntutan dalam Islam ini. Kemudian disebutkan puasa, kemudian zakat, dan baru-baru ni bagi mereka yang ada kesempatan untuk menunaikan rukun yang kelima, iaitu haji. Jadi apa yang disebutkan, amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah solat. Maka sekiranya solat ini dia diumpamakan tiang agama. Sekiranya tiang ini runtuh, maka runtuhlah segala amalan. Sebab itu kalau kita lihat da'i dan sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, dalam struktur rumah, benda yang paling penting adalah tiang utama tu. Sekiranya kita hari ini kita sibuk dengan perhiasan dalam rumah, kita sibuk dengan tingkap, kita sibuk dengan pintu, kan, kita sibuk dengan kita nak lengkapkan keindahan dalam rumah, tetapi tiang itu tidak dikukuhkan, maka bumbung yang kita letak seberat-beratnya, kemudian dengan tingkap, dengan perhiasan, maka semuanya tidak berguna. Kenapa? Kerana akan runtuh. Sebab itulah kata para alim ulama, dititik beratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai solat. Kerana ada beberapa faedah di dalam mereka yang mengerjakan ibadah solat, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan ibadat solat. Sebab tu hari ni kita nak belajar, sebenarnya bukanlah sahaja yang kita nak lihat kepentingan solat, sebab kita dah faham dah solat ni wajib, tetapi bila kita solat ni da'i, bagaimana kualiti solat kita? Ramai dalam kalangan kita lepas daripada semayang, sepatutnya dia memberikan ketenangan, seperti mana janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman ini menenangkan hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Kemudian Allah tanya, itu statement daripada Allah. Maknanya jumlah tu kalau kita baca, kita faham tak? Kita akan faham. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, orang beriman dia tenang hatinya, jiwanya dengan berzikir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita soalan selepas Allah beritahu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir hati menjadi tenang? Sedangkan Allah dah sebut dah, perbuatan orang beriman ni nak tenang kena berzikir, ingat Allah. Antara perkara yang boleh mengingatkan kita kepada Allah adalah dengan solat. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, tengok bagaimana Bilal bin Rabah ketika mana dah masuk waktu azan, apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, tenangkan kami wahai Bilal dengan laungan azan, supaya kami solat. Sebab tu kita solat hari ni, bagaimana kualiti solat. Kadang-kadang lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita patutnya rasa tenang, rasa aman, rasa khusyuk, rasa semua perasaan-perasaan dekat diri kita. Tapi ada orang yang lepas semayang rasa serabut, lagi runcing, rasa runcing. Sebab itulah kenapa inilah yang kita nak bahagikan. Mungkin dalam solat ni kadang-kadang ada orang nampak fiqh saja. Ustaz, kalau saya tak buat tahiyat akhir, batal tak? Kalau saya tak doa kunut macam subuh tadi, macam mana saya nak buat? Itu daripada sudut fiqh. Tetapi ada lagi daripada 3 sudut yang kita kena tengok, seperti mana kata ulama dalam solat ini. Yang pertama, dia mesti akidah. Sebab solat kita, kata Allah, wa aqimis solat li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maknanya kita solat ni sembah Allah. Sekiranya kita solat sembah selain daripada Allah, maka solat kita tak diterima. Akidah. Yang kedua, dalam solat ada fiqh, maksud syariat. Kita tahu yang ni hukumnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujud, dan hari ni kita akan bincangkan. Dan yang ketiga, dalam solat juga ada akhlak. Sebab tu kita kalau baca Al-Fatihah, bukan saja kita dengar, kadang-kadang lepas habis imam baca Fatihah, tentu amin, kita pun baca Fatihah. Kita baca Fatihah ni seumpama Imam ada depan, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai ke sah belakang dengar. Jadi itu kan bukankah akhlak? Kemudian kita hari ni contohnya makan durian, sendawa pula kawan sebelah, durian musangking ni. Jadi itu akhlak sebenarnya. Sebab itulah dalam solat ni dia bukan saja fiqh, dia ada akidah, dia ada syariah, dan dia ada akhlak. Bagaimana Nabi SAW sebut kalau kita ada kahak, kita bukan boleh ludah je begitu.
kita kena ludah dalam poket kita. Kita kena buang dan sebagainya. Itu sebenarnya benda-benda yang perlu kita belajar supaya solat kita tadi sama seperti mana solat Nabi SAW berdasarkan hadis Nabi. Nabi sebut apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi kita nak tengok Nabi dah wafat. Kita tengok hadis Nabi, apa yang disebutkan oleh ulama, exactly bagaimana Nabi buat, itulah yang kita buat. Kerana solat ini ibadat yang khusus, yang datangnya daripada Allah, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita kena buat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama dihisap. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan-soalan lanjutan dalam perbincangan kita pada pagi ini, biasa kita akan sebut dengan solat, ataupun kita mengajak orang, kita kata jomlah solat, ataupun kita sebut pada diri kita, kita kata saya dah solat. Kita biasa sebut tentang solat. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, biasanya sebelum perkataan solat itu adanya dirikan ataupun aqimus solah, dirikan solat tersebut. Jadi kita nak tanya sikit pada Dr. Hadi ataupun Ustaz, ada tak perbezaan ataupun apakah perbezaan di antara orang yang solat dan juga orang yang mendirikan solat? Adakah perkataan itu hanya sekadar diletakkan untuk mencantikkan ayat sahaja, ataupun nak menunjukkan bahawa dalam Quran nak beritahu pada kita beza ni orang yang solat dengan orang yang mendirikan solat? Silakan Ustaz. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang yang melakukan ibadah solat dengan orang yang solat memang ada beza. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Allah kata wa aqimus solah. Dirikan solat. Sebab apa? Solat ini ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun. Allah kata apa? Kalau kita lihat dalam surah Al-Maun, Allah sebut, Allah mulakan di dalam surah Al-Maun, wailul likul fawailul lil musallin. Allah sebut celakalah orang yang solat. Maknanya Allah kata di dalam ayat ini Allah tak kata celakalah. Perkataan celaka ni, kata ulama, wail ini ada dua makna. Wail yang dimaksudkan dengan seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, wail ini adalah salah satu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu lembah, ni dalam tafsir Imam Ibn Katsir. Di sana ada disediakan satu lembah dan mereka yang disebutkan kecelakaan itu akan dicampakkan dalam itu. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Tetapi kebanyakan ulama menyatakan bahawa wail ini maka tidak ada kebaikan, tidak ada keberkatan. Kecelakaanlah kepadanya. Siapa dia? Wailul lil musallin. Tidak disebutkan wailul li iqamatis salah. Celakalah kepada mereka yang mendirikan solat. Tidak. Celakalah orang yang solat. Jadi ada di sana ada perbezaan. Perbezaan orang yang mendirikan solat dengan orang yang solat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitu seperti mana dalam surah Al-Maun yang saya nak bacakan tadi, ara'aitallazi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu mereka yang mendustai agama? Mereka kata mereka beriman. Mereka kata mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, percaya kepada Allah, percaya kepada semua yang diturunkan. Tetapi nakkah kamu aku tunjukkan mereka yang mendustai? Rupa-rupanya mereka ni mendustai agama Allah. Ada 5 kategori. Tapi dalam bab yang kita nak sentuh ni sahabat-sahabat penonton, iaitu yang pertamanya yang disebutkan, yang kita bincangkan pada hari ini adalah orang yang solat. Dan Allah sebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, yang mana mereka lalai dalam solat. Jadi ada tak perbezaan? Sudah pasti ada. Orang yang mendirikan solat, kata ulama, dia meraihkan rukun dan syaratnya. Dan orang yang lalai, kata Imam Ibn Abbas dalam tafsir Imam Tabari, dalam tafsir Imam Ibn Katsir, dalam tafsir Imam Tabari, dalam pelbagai tafsir mengatakan, Ibn Abbas menyatakan orang yang lalai ini ada 3. Yang pertama, mereka tidak meraihkan rukun dan syarat. Rukun solat kita tahu 13. Tetapi ada kalanya rukun yang qauli, yang patutnya kita dengar, yang patutnya kita ungkapkan, kita tak ungkapkan. Mereka tak dapat bezakan mana yang niat, mana yang rukun, mana yang kena buat. Maka mereka ini boleh dikategorikan kepada orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibn Abbas apa lagi?
orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mereka yang melewat-lewatkan solat sehingga hampir keluar waktu solat tanpa keuzuran. Dan yang ketiga, kata Imam Ibn Abbas, mereka yang solat di luar daripada waktu solat tanpa keuzuran. Inilah kategori yang disebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Dan antaranya mereka ni yang disebutkan oleh para alim ulama, mereka nak orang lihat, nak tunjuk bahawa mereka solat. Jadi perbezaannya sudah pasti ada, orang yang mendirikan solat, orang yang sentiasa menjaga rukun dan syaratnya. Subhanallah, itu dia perbezaannya. Bukan hanya sekadar solat, tetapi mendirikan solat, rukun Islam yang kedua. Sidang penonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, perbincangan tentang amalan pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pastinya adalah ibadah solat 5 waktu sehari dan juga semalam. Asalnya 50, akhirnya dapat kurang sehinggalah 5 waktu, dan tak lama lagi kita akan sambut juga untuk sambutan Isra Mi'raj, maka ia akan mendekatkan kita supaya mengenal kembali asalnya datang ibadah solat yang diperintahkan kepada kita. Baik, kita kembali bersama dengan Ustaz untuk perbincangan seterusnya Ustaz. Katanya kita ada sedikit praktikal hari ini Ustaz. Betul. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai tentang solat, sudah pasti solat ni ada rukun dan syaratnya tadi. Ya, betul. Kita tidak mahu bincangkan secara detail apakah syarat-syaratnya, kerana itu kita dah maklum. Cuma kita nak pergi beberapa perkara yang boleh kita fokus, dan kebanyakan dalam masyarakat kita ni terlepas pandang. Antaranya kita kena tahu bahawa di sana rukun itu tadi, kita tahu dah rukun ni ada 13. Ya, betul. Seperti mana yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i ada 13. Dan kita dah tahu dah 13 ni kita buat. Cumanya ada kadang-kadang perbezaan rukun itu di antara satu rukun dengan satu rukun yang lain, dan cara untuk kita mengaplikasikan rukun itu ada perbezaan. Faham. Walaupun rukun itu kita buat, cuma kalau rukun yang disebut sebagai qalbi, yang menggunakan hati, maka waktu bila kita nak guna, dan bagaimana cara untuk kita guna. Kemudian kalau rukun itu rukun qauli, iaitu rukun yang perlu, bila sebut qauli ni perkataan, maka kita kena tahu perkataan itu mesti kita lafazkan dan kita dengar. Sekiranya kita hanya buat gerak bibir saja kan, macam contoh baca Al-Fatihah, kita gerak, saya pun tak dengar, dai pun tak dengar, maka adakah diterima? Maka kata ulama tidak. Faham. Sebab tu kita akan tengok di papan putih ni apakah rukun-rukunnya supaya kita faham, dan saya telah pecahkan. Yang pertama, kita buat rukun ini dipecahkan kepada 3, dan satu lagi kita buat satu turutan daripada nombor 1 sampai nombor 13. Baik, kalau kita pergi ke papan putih ni, rukun solat dia terbahagi kepada 3. Yang pertama qauli, disebut qauli, iaitu perkataan ataupun ucapan. Yang kedua disebut fi'li, iaitu perbuatan, gerakan. Yang ketiga qalbi, iaitu hati. Sebab tu ketiga-tiga rukun ni mesti ada dalam solat. Sekiranya tidak ada dalam solat, maka solat kita tidak sah. Subhanallah. Sebab dia rukun. Baik, apa beza rukun? Rukun ini benda yang berada dalam ibadah tu. Kalau syarat ni dia menyokong. Syarat orang yang nak solat dia mesti suci, kan? Jadi syarat itu menyokong. Tetapi rukun ini dalam ibadah tu sendiri. Tengah kita buat, itulah rukun yang perlu kita buat. Sekiranya kita tak buat, maka solat itu tidak dikira dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz tahu? Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok rukun solat ini, kalau kita pecahkan 3, dia ada qauli, perkataan. Bila perkataan ni mesti disebut. Okey, apa dia? Yang pertama takbiratul ihram. Bila sebut takbiratul ihram, dia mesti dengar.
Contoh takbiratul ihram ketika mana kita nak angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mesti kita dengar. Dia tak boleh, Allah. Kan orang sambil solat subuh. Dia awal dengan hujung je. Awal je. Bar. Tiba-tiba bar. Maka kata para alim ulama, ini tidak sah. Faham. Sebab takbiratul ihram ini, takbir, dia mesti kita dengar. Kenapa? Kerana dia adalah rukun qauli. Itu yang pertama. Yang kedua, ni susunan mengikut kepada 3 pembahagian. Dia bukan, kalau kita belajar kadang daripada 1 hingga 13. Yang ni, yang nombor ni. Yang saya buat bulat-bulat warna merah ni, itu nombor daripada 1 hingga 13. Tetapi saya nak pecahkan dulu antara rukun qauli, fi'li dan qalbi ni. Yang pertama qauli, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Sama ada dia menjadi imam, imam kena baca kuat. Pada ketika mana bacaan kuat lah. Contohnya subuh, maghrib, isyak. Zuhur dia kena baca juga. Cuma dia yang dengar. Tak perlu orang lain dengar. Jadi bacaan dia mesti dia dengari. Sebab tu kalau kita jadi makmum pula, selepas kita dengar bacaan imam, maka kita kena baca Al-Fatihah, yang mana Fatihah kita tu kita kena dengar. Kalau sekiranya kita tak dengar, maka kita tidak membuat satu rukun ini, maka rakaat itu dah dikira rosak. Okey. Kemudian yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, membaca selawat Nabi dalam tahiyat akhir. Kan? Bila kita baca tahiyat akhir ni, ada selawat Nabi SAW. Allahumma salli ala... Yang kita selawat tu, perlu kita dengar. Kemudian yang kelima, memberi salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dengar. Yang kedua tak dengar apa? Contoh. Sebab yang kedua ni bukan rukun. Yang pertama tu rukun. Dan rukun itu termasuk dalam rukun perkataan yang kena sebut. Maka kata ulama, bila sebut mesti dia dengar. Paling kurang dia dengar lah. Di telinga sendiri. Di telinga sendiri. Jangan telinga orang lain. Jadi kalau telinga orang lain, dia bacaan dengan bacaan kuat, hukumnya makruh. Ustaz, sebelum kita berpindah kepada fi'li tu, Ustaz. Baik. Tadi kan kita sebut berkenaan dengan perkataan yang dilafazkan dengar paling kurang di telinga sendiri. Kalau dia baca tu dengar, tapi soalan pertama dia baca tu dengar tapi tak betul bacaannya. Dan yang kedua pula, dia baca tu dengar, lepas tu betul, cumanya apabila dia baca tu, dia ralit, dia tak perasan yang dia baca. Maka adakah itu pun termasuk dalam dia tak dengar, Ustaz? Bagaimana? Baik. Bila disebutkan sebagai dengar, dua soalan tadi Da'i dah sebut. Yang pertama, dia baca. Dia sebut, dia perkataan dia baca. Masalah. Kemudian salah makhrajnya. Sebab itu kata para alim ulama, kita kena usaha untuk belajar. Bila seseorang itu belajar, maka sekiranya ada kesalahan-kesalahan dalam keadaan dia juga sedang belajar, maka tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah apabila dia tidak mahu belajar, kemudian dahlah tak nak belajar, dia buat dengan kesilapan, maka itu yang tidak dikira. Faham. Itulah yang kata tidak sah. Sebab ada orang yang kadang-kadang makhrajnya mungkin tak elok lagi. Khususnya Al-Fatihah. Kan? Tetapi dia kena belajar. Wajib dia belajar. Ini kata para alim ulama. Sebab tu orang yang belajar, dia dah tahu, maka dia usaha untuk praktikkan, maka ia disebutkan sebagai kata para alim ulama diterima, walaupun ada sedikit kesalahan-kesalahan, tetapi kesalahan itu bukanlah kesalahan yang besar. Kan, huruf dhalin tu dia pergi tukar zalim, zat pula. Dal. Atau dalin kan, jadi daling pula. Jadi itu kesalahan yang major. Jadi tak boleh lah. Kalau kesalahan-kesalahan kecil ni, maka diterima lagi kata para alim ulama. Yang kedua, kalau dia baca, contohnya dia baca tapi dia galik. Dia baca Al-Fatihah tapi pemikiran ini tu dia pergi kat tempat lain. Dia pergi fikir lain, fikir masak kejap lagi, nak buat apa, nak sarapan apa. Ni subuh ni. Kerja lagi nak buat apa. Maka itulah kategori yang disebutkan tidak khusyuk. Faham. Allah sebutkan dalam surah apa? Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebut, beruntunglah orang mukmin. Nombor satu, orang yang beruntung ni siapa? Yang mana solatnya dalam keadaan khusyuk. Itu yang kata bila baca, kita tak tahu apa yang kita baca, maka kita tidak khusyuk. Maka bila tidak khusyuk, solat dia sah ataupun tidak? Solatnya sah,
tetapi tidak ada faedah solatnya seperti mana seorang yang hidup tanpa ruh. Sebab solat ini mesti ada ruh solat. Dan ruh solat itu adalah khusyuk. Baik. Kemudian inilah yang kita sebut sebagai perkataan yang perlu disebut. Dan kita ada fi'li perbuatan. Yang pertama mesti dia berdiri betul. Berdiri betul ni dia tak boleh berdiri dalam keadaan tak betul. Contoh, ni saya kena buat contoh lah, praktikal. Sila, Ustaz. Contohnya dia berdiri mesti dalam kadar posisi berdiri. Ini baru dikira berdiri. Tapi kalau dia buat macam ni berdiri, contohlah, dia tak sakit. Tapi dia kata, ni pun berdiri juga Ustaz. Baik, kalau kita tengok dalam keadaan ini dia berdiri tak? Maka bila tak disebut berdiri, solatnya tak sah. Sebab tu Ustaz letak kata berdiri betul, Ustaz. Berdiri dengan betul. Melainkan kalau orang tu memang bongkok. Kan orang yang mungkin keuzuran, dia tak boleh sakit pinggang dan sebagainya, dalam kadar ini saja yang dia boleh, maka tidak jadi masalah. Maka kata para alim ulama, berdiri itu mesti diiktiraf sebagai berdiri dengan betul. Dia tak boleh berdiri dengan kadar nampak berdiri. Tetapi rupanya itu dalam keadaan posisi rukuk, maka tidak sah sekiranya dia mampu. Ini yang disebut sebagai berdiri betul. Kemudian perbuatan juga, dia mesti rukuk. Kemudian dia i'tidal. Kemudian dia sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Ini semua perbuatan. Dan yang terakhir, duduk baca tahiyat akhir. Maksudnya duduk ketika baca tahiyat akhir. Kemudian bila sebut qalbi pula, yang jenis hati ni pula adalah niat, dan yang kedua tertib. Kita akan buat praktikal, yang mana ada beberapa perkara yang saya nak sentuh. Saya sebut dulu supaya kita dah bersedia. Antaranya, bila kita nak takbiratul ihram. Mengangkat tangan ini, adakah perlu ataupun tidak? Itu yang pertama yang saya akan sentuh. Yang kedua, kita nak sentuh mengenai tentang bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah. Adakah bacaan Al-Fatihah kita ni sebenarnya betul ataupun tidak? Itu yang kedua yang saya nak. Dan yang paling utama adalah, yang saya nak sentuh adalah pada niat. Jadi bagaimana cara untuk kita nak berniat? Kadang-kadang ini yang menjadi complicated. Kadang-kadang kita pergi terjemahkan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Dia sebut tu macam Arab lah. Tapi bila dia nak takbir ni, dia akan takbir 4-5 kali. Dia tak masuk. Dia tak masuk, dia kata. Contoh, dia dah niat ni. Contoh dia niat kan, dalam hati dia, sahaja aku semayang, dia angkat takbir. Allah, sahaja aku semayang zuhur ke asar? Dia syak. Jadi dia takbir sekali lagi. Tak jadi. Dia angkat lagi. Allah, saja aku semayang zuhur 4 rakaat. 4 ke 3? Turun balik. Tak jadi lagi. Kan kita tengok 3-4 kali dia takbir. Betul. Kemudian dia angkat. Allah, saja aku solat zuhur makmum ke imam? Dia confuse pula. Tengok dia makmum. Dia turun balik. Last kali. Allah, saja aku solat zuhur 4 rakaat menjadi makmum, tunai ke kredit? Ada juga kredit tunai ke. Jadi inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita tengok ada orang was-was. Sebenarnya bagaimana cara niat yang betul? Yang ni yang kita akan bincangkan sekejap saja lagi, insya-Allah. Sebab saya nak fokuskan beberapa bahagian supaya bahagian-bahagian ini kita dapat perbetulkan, dan akhirnya solat kita itu solid, insya-Allah, solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya. Subhanallah, tu dia kan. Saya tertarik sebenarnya di belakang tu Ustaz lukiskan kepada kita supaya mudah difahami. 13 itu dibahagikan pula kepada 3. Baik sedang penonton, sebelum kita pergi kepada segmen yang seterusnya, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, subhanallah sedang penonton, di samping kita mempercantikkan kehidupan kita, jom sama-sama juga kita cantikkan ibadah kita dengan kita nak memperbetulkan, memperkemaskan setiap daripada rukun-rukun solat kita. Tak kiralah mungkin ada orang yang dia kata, saya dah solat 30 tahun, dia kata, nak perbetulkan apa lagi? Saya nak solat dah 60 tahun dah, dia kata, Ustaz, saya semayang, nak perbetulkan apa lagi? Saya belajar dulu, dia kata, daripada saya sekolah rendah sampailah saya universiti, dah belajar, dia kata, 60 tahun saya semayang, tak pernah ada orang tegur pun. Memang tak pernah ada orang tegur, Ustaz. Dia semayang seorang-seorang kat rumah.
Baik, okey. Hari ini kita nak perbetulkan dulu berkenaan dengan bagaimana qiyam ataupun berdiri dengan betul. Seterusnya kita akan masuk kepada bagaimana tata cara niat yang betul dan juga waktu bila nak lafazkan niat tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada da'i. Saya bila da'i sebut 60 tahun, 30 tahun je lah. Dan dia boleh sebut pula, saya dulu praktikal amali A. Jadi saya rasa tak pernah salah. Tak payah belajar dah. Tak payah belajar dah. Jadi kita sebenarnya belajar ni, saya sendiri pun kita masih membaca, belajar. Takut ada terlepas pandang. Betul. Sebab kita kena sentiasa semak. Mana amal ibadat kita yang mungkin ada kelompongan dan di situlah kita akan tutup. Betul. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita nak pergi tadi yang pertama yang kita sebut tentang niat. Maka kata para alim ulama, khususnya bagi mereka yang melafazkan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subh, benda-benda ni adakah dibenarkan ataupun tidak? Ini menjadi satu fenomena perbahasan para alim ulama. Bukan saja di Malaysia sebenarnya. Pada zaman dahulu pun telah. Cumanya kita kena faham, di dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sendiri menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dalam kitabnya sendiri dia menyatakan bahawa lafaz ini adalah istihbab. Makanya diharuskan untuk kita lafaz. Kalau kita tak lafaz salah, tak salah. Sebab rukunnya tadi kita sebut apa? Rukun qalbi itu ataupun rukun hati ini adalah niat. Dan di mana niat? Sepakat ulama menyatakan, 4 mazhab menyatakan bahawa niat itu mesti dalam hati. Kalau sekiranya dia lafaz, ada satu kes cerita dia begini. Panjang sedikit lah, tetapi dia ada benda yang saya nak cuba sampaikan. Dia balik kerja, biasalah kalau duduk Kuala Lumpur ni, insya-Allah jam tu kalau di tengah-tengah tu pasti ada. Jadi bila dia balik, dia dah solat asar, lepas dah sembahyang asar, kemudian dia balik sedikit lewat, dia nak solat maghrib dekat dengan surau dia. Nak solat dekat surau jemaah. Bila dia balik dalam keadaan tergesa-gesa dengan dia hadapi jam, tiba-tiba bila dia dah sampai ke surau, imam dah takbir, dah baca Al-Fatihah. Dia solat pun maghrib. Solat maghrib. Imam dah baca Al-Fatihah semua. Dia pun bergegas, berlari, dah ada wuduk ni. Dia berlari, dia pun duduk. Bila dia dah berlari ataupun dia dah cepat dia nak masuk sebab dia nak rukuk bersama dengan imam, nak dapatkan rakaat bersama dengan imam. Dia pun niat, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah. Asar dia sebut Allahu Akbar, dia pun semayang. Semayangnya 3 rakaat. Baik. Lepas habis daripada salam, ada orang sebelah dia kata, "Bang, solat abang tak sah." Abang tu, kawan tu marah. Dia kata, "Kenapa kamu kata tak sah? Kamu Tuhan ke nak tahu saya sah ke tak sah?" Tak, abang niat tadi, abang lafaz tadi, abang kata solat asar, kita solat maghrib bang. Kawan sebelah dengar. Dia kata, tak, saya solat maghrib, asar memang pejabat dah. Tak bang, saya dengar jelas abang sebab asar. Tak percaya ni, saya ada rakaman. Contohlah. siap sempat rakam. Contoh. Baik, kita nak tanya, adakah solatnya sah ataupun tidak? Maka jawapannya, sekiranya lafaznya kata asar, hatinya dia niat maghrib, maka hukum solatnya sah. Sebab lafaz, walaupun dia lafaz tak sama seperti mana niat, maka apa yang dikira? Lafaz daripada sebelum dia angkat takbir ataupun niat, maka kata ulama niatnya diambil kira. Kalau niatnya solat maghrib, walaupun lafaznya asar, maka maghrib itu diterima, dia buat, maka solatnya dikira sah. Faham tak maksud saya? Jadi sebab itulah lafaz ini kata para alim ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, dia diharuskan untuk menyokong hati. Maka waktu bila? Yang ni yang perbahasan ulama. Kalau dalam mazhab lain, contohnya mazhab Maliki, di rumah kita dah niat boleh lah. Sampai-sampai kita dah nak semayang Zuhur kejap lagi ni. Kan 4 rakaat menjadi makmum ni. Dia dah lafaz kat rumah. Sampai-sampai Allahu Akbar. Sah. Kadang-kadang kita tengok, bila kita niat. Sebab ni kita ni, bila kita niat ni panjang. Allah, dia translate, sahaja aku solat zuhur 4 rakaat menjadi makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Tu yang dia panjang sikit. Jadi, bila orang pendek, dia pelik. Kata bila niat, ada perbahasan ulama. Ada ulama yang menyebutkan, dia dah niat di rumah dan dikira. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia mesti bersama dengan perbuatan. Sekali dengan takbir. Sekali dengan takbir. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, bila kita takbir, Allah, waktu tu ni kita niat. Kan? Kita niat semayang zuhur.
Ustaz nak sebut tak 4 rakaat? Memang Zuhur 4, dia takkan jadi Zuhur 5. Jadi bila sebut Zuhur, dia mesti membezakan. Niat ni dia at-ta'yin, dia membezakan. Zuhur ke Asar? Maghrib ke Isyak? Atau Subuh? Jadi kita sebut Zuhur, maknanya dah terbatal dah Asar, dah terbatal dah Maghrib. Solat Zuhur dah tahu dah Zuhur 4. Jadi kemudian apa lagi kita kena buat? Kita nak kena tahu kita ni makmum ke imam? Betul. Makmum kerana Allah. Dah. Itulah niat kita pendek. Dan dia lintasan hati. Allahu Akbar. Cukup. Jadi ketika mana perkataan Allah tu kita ambil, kita takbir, maka pada waktu itulah kita niat. Dan niat itu adalah lintasan dalam hati kita, apa yang kita nak buat, maka barulah dikira sebagai kita telah melakukan rukun, iaitu rukun qalbi. Okey, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu permasalahan lafaz ini maka ulama telah selesaikan. Bagi mereka yang nak lafazkan silakan, bagi mereka yang tak nak lafazkan, yang paling penting sepakat ulama, hatinya mesti dia niat. Kalau tak niat maka tidak sah. Satu soalan Ustaz berkenaan dengan niat tu. Dia dah angkat takbir Ustaz. Dah dia translate pun sahaja aku solat fardu zuhur tadi semua kan. Tiba-tiba dah masuk tu baru dia kata, alamak ni Asar, dia tukar. Lepas letak takbir bar tu dia tukar Ustaz. Dia kata, tak, Asar ni dia tukar. Jadi boleh ke macam tu Ustaz? Tadi masa awalnya tu zuhur. Bukan lafaz, yang dalam hati Ustaz. Dalam hati. Baik. Bila dia tersilap. Dia contohnya, tersilap. Aku tak semayang ni contohnya. Sepatutnya Asar. Rupanya zuhur. Mengubah niat. Mengubah niat. Ketika mana dah habis daripada lafaz takbiratul ihram, maka dia kena batalkan dan dia kena ulang sekali lagi. Sebab apa? Sebab dia mesti selari dengan takbir tadi. Faham. Bila dia takbir, sebab tu dia sebut takbiratul ihram berserta dengan niat. Jadi dia tak boleh dalam keadaan dah baca Al-Fatihah ataupun dah habis, dia tukar niat. Tak boleh. Kata ulama tidak dibenarkan sebab niat itu di awal-awal. Apa yang perlu dia niatkan. Maka orang yang dah tersalah niat dalam hati ni, maka dia kena ulang balik takbiratul ihram untuk perbetulkan niat dia. Ini disebutkan oleh para alim ulama dalam perbahasan-perbahasan. Baik. Saya suka juga nak menyentuh tentang mengangkat tangan. Ada orang Allahu Akbar. Tak angkat tangan. Tak ada angkat Ustaz. Tak angkat tangan. Maka ulama sebut mengangkat tangan dalam mazhab Syafi'i ini disebutkan dalam Imam Nawawi sendiri menyebutkan mengangkat tangan ini sunat 4 keadaan. Pada 4 tempat. Okey, waktu bila? Yang pertama ketika mana takbiratul ihram. Ni angkat tangan ni sunnah. Tetapi menyebut Allahu Akbar tu rukun. Takbiratul ihram, takbir yang mana kita nak masuk dalam solat itu rukun. Mengangkat tangan ini sunnah. Maka jangan kita hari ini, kalau orang yang buat sunnah, alhamdulillah, dalam mazhab Syafi'i disuruh kita mengangkat tangan kerana ia adalah sunnah. Maka kita angkat tangan Allahu Akbar, itu sunnah. Satu, angkat tangan. Okey, jelas? Jelas Ustaz. Kemudian bila lagi kita nak angkat tangan? Kita ni pantang je nak ni, kita angkat tangan. Daripada rakaat pertama kita dah sujud, kita nak bangun pun angkat tangan. Contohnya kita dah rakaat dah sujud, kan kita bangun Allahu Akbar pun angkat tangan. Sebenarnya angkat tangan pada bukan waktunya maka tidak dikira sunnah. Faham? Jadi sunnahnya 4. Okey, ikut sama ustaz kira. Ya, satu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah. Habis surah kita nak rukuk. Angkat tangan yang ni sunnah. 2. Dah 2 dah, sunnah. Kemudian kita rukuk. Kan? Kemudian i'tidal. Betul, ni rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah, 3. Maknanya setiap rakaat yang kita buat, sama ada kita nak rukuk ataupun kita nak i'tidal, kita angkat tangan, itu sunnah. Dah 3 dah kita kena buat. Itu 3. Yang keempat waktu bila? Selepas tahiyat awal. Kalau yang pertama tu, contohlah kita dah sujud ni. Ustaz nak sujud ni contoh kita sujud. Ni rakaat pertama ni, ni rakaat pertama. Contoh, kita dah sujud. Duduk antara 2 sujud. Kita sujud sekali lagi. Lepas tu kita bangun kan? Allah, ni rakaat pertama. Allahu Akbar, nak masuk ke rakaat kedua. Tak perlu angkat tangan. Tak perlu. Kalau diangkat juga sia-sia. Tidak mengikut sunnah. Sebab mazhab Syafi'i kata mengangkat tangan ni 4 tempat je.
Rakaat yang kita nak bangun untuk kedua tu tak perlu angkat tangan. Bila kita kena angkat tangan, kita lepas tahiyat awal. Kan? Ni tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni tahiyat awal dah. Lepas tu kita Allahu Akbar. Yang ni kita angkat tangan. 4. Maka 4 tempat itu disebutkan sebagai sunnah, maka barulah dapat pahala sunnah. Selain daripada itu, kita angkat tangan, maka tak dikira sebagai sunnah Nabi. Kita bukan boleh pantang Ustaz. Asal ubah rukun ni angkat tangan. Biasanya kan. Betul. Lepas tu pula Ustaz, bila mana kita dah angkat takbir contohnya Allahu Akbar kan, adakah renggang jari ataupun kedudukan ni juga kena ada dia punya skema yang betul dia Ustaz? Macam mana? Baik. Mengangkat tangan ini juga disebutkan oleh ulama, perbahasan para alim ulama. Ada yang mengangkat, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, disebutkan dalam kitab-kitab mengangkat tangan ini pada kadar kita punya cuping ni dengan ibu jari kita. Lelaki dan perempuan atau lelaki saja? Lelaki perempuan sebenarnya sama. Cumanya perbahasan ulama dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan wanita ni kalau boleh dirapatkan. Sebab takut tersingkap aurat. Sebab itu wanita ni dia bukanlah ada beza dengan lelaki, sebab Nabi sebut satu hadis, sallu kama raaitumuni usolli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Nabi tak sebut lelaki tengok aku solat. Kalau wanita tengok isteri Aisyah, tidak. Jadi kata para alim ulama, solat lelaki dan wanita tu sama. Cumanya wanita ini dia angkat juga takbir, cuma dia kena rapatkan supaya auratnya tidak terdedah. Sebab kita kena faham, aurat wanita ni dia lebih besar daripada aurat lelaki. Lelaki kalau pakai kain plekat ni kebanyakan sekolah-sekolah tu, saya sekolah dulu ada kawan-kawan pakai kain plekat daripada atas pusat sampai ni dia semayang tanpa baju. Panas kan? Allah, bulu ketiak tu dia punya panjang kan, siap bersimpul lagi. Jadi apa hukum dia? Hukumnya makruh. Solat pakai singlet, dia pakai juga yang pakai singlet ni, nampak ketiak. Ulama dalam mazhab Syafi'i kata hukumnya makruh, dia mesti menutupi. Sebab tu kalau kita lihat para alim ulama bila solat, ada dalam setengah mazhab tengkuk pun mereka tutup. Sebab tu serban yang kita tunjukkan pada minggu yang lepas tentang sunnah Nabi SAW ni, bila kita panjangkan kita punya kain serban kita ni untuk menutupi tengkuk, sampai tahap begitu ulama menjaganya berdasarkan apa yang dilihat kepada Nabi SAW. Kerana itulah kata para ulama, bila kita angkat takbir, maka jari kita ni direnggangkan sedikit, jangan rapat, direnggangkan sedikit dan dicondongkan ke hadapan. Tetapi kalau saya begini Ustaz, contohnya tegak begini, boleh ataupun tidak jadi masalah. Tetapi yang pastinya dia mesti menghadap kiblat. Kalau dia takbir contohnya tidak menghadap, dadanya tidak menghadap kiblat, contohnya dia takbir begini tapi mukanya menghadap kiblat, maka solatnya itu tidak sah. Dia mesti dadanya, badannya menghadap kiblat. Maksudnya walaupun dia sunat, tetapi juga walaupun sunat, dia tetap ada satu cara angkat yang betul supaya kita buat tu dapat jadi cantik dan eloklah untuk kita punya ibadah solat 5 waktu sehari dan semalam kita. Baik, sudah penonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Kini sedang giat dijalankan dan diusahakan, seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Marilah sama-sama kita menyokong dan memberi infak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, melainkan amalan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ayo kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Satu agama, pelbagai bangsa. Subhanallah, kembali bersama dengan kita di studio untuk sama-sama kita teruskan perbincangan kita untuk amalan pertama yang dihisap.
Maka dalam kita seronok dengan kehidupan kita, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah solat kita supaya kita dapat melaksanakan ia dengan cantik. Maka belajarlah untuk mempercantikkan solat tersebut. Baik, kita ada sedikit soalan yang diajukan kepada Ustaz berkenaan dengan bagaimana dalam proses untuk pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'allaf yang mana sekarang sedang giat untuk sama-sama kita bangunkan. Sedikit kita nak dengar daripada Ustaz bagaimana dan prosesnya. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita alhamdulillah proses yang kita buat tu proses yang mengikut saluran yang betul. Ya. Sebab setiap sumbangan itu tanggungjawab kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan bukan saja ingin membina, tetapi bagaimana kita nak usahakan supaya mengikut saluran yang betul. Kemudian yang kedua, kita nak bangunan itu sehingga kita tiada pun nanti di dunia ini, tetapi bangunan itu masih kukuh dan menjadi salah satu pusat dakwah untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah dalam pelbagai bangsa dan bahasa, dan kita juga mendapat saham walaupun kita tidak ada. Sebab tu kita minta kebenaran daripada majlis. Kita submit plan, kita cuba dapatkan CF dan sebagainya. Saluran yang telah ditetapkan kita ikut, kita tidak langgar. Kerana itu kita dapat kebenaran kutipan daripada Majlis Agama Islam Melaka. Kita dah berjumpa dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Kita dah dapat kebenaran juga daripada Kerajaan Negeri Melaka, surat sokongan. Kita dapat surat sokongan daripada Ahli Parlimen Alor Gajah Melaka. Jadi surat sokongan ini semua kita dapat supaya apa? Supaya kita dapat membina, insya-Allah pembinaan ini yang sedang kita usahakan, kita kena tambun tanah. Sebab di belakang itu ada aliran sungai yang kecil tak banyak, dan diminta untuk kita tambun sedikit tanah itu. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita nak membina yang pertama sekali pembinaan ini dalam keadaan proses kita nak tambun, kita nak membina Masjid Tiga Budaya. Kalau kita pernah dengar Masjid Cina, kan? Masjid Budaya Cina ada di Malaysia ni. Tetapi kita nak gabungkan tiga bangsa utama di Malaysia ini dalam satu dewan masjid. Dewan solat. Jadi kalau kita lihat di belah kanan itu pintu budaya Cina, di sebelah kiri pintu budaya India, di sebelah hadapan Kesultanan Melayu Melaka. Apapun bangsa kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa paras kamu. Kamu ni hitam ke putih ke gelap ke kelabu, Allah tak tengok. Wa amwalikum, Allah tak tengok pada harta kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah tengok pada hati kamu dan Allah tengok pada perbuatan kamu. Maka apapun bangsa kita, apapun kita punya latar belakang, kita menyembah Allah yang Esa. Ini antara mesej dakwah kepada mereka yang bukan Islam. Bila mereka sampai di kompleks itu, mereka dapat rasakan Islam tidak meninggalkan budaya mereka. Islam masih mengekalkan bahasa mereka. Sebab antara elemen terpenting Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, aku tidak akan utuskan seorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan tentang hukum akam. Jadi da'i dan sahabat-sahabat penonton, jom sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Untuk apa? Gerak dakwah ni. Kerja dakwah. Mungkin kita tak mampu untuk nak berdakwah, tetapi kita mampu untuk memberi sumbangan. Maka seperti mana yang tertera di nombor akaun, kita boleh pergi ke website, kita boleh hari ni buat sedekah subuh, kita boleh hari ni sedekah hari Jumaat, kita teruskan. Dalam bank kita boleh buat potongan. Kalau pergi ke website, kita boleh buat potongan bulanan, mingguan, tahunan, insya-Allah. Kerana kita kena tahu, mereka yang disebut sebagai mu'allaf ini, mereka mendapat zakat. Di antara asnaf zakat adalah mu'allafatul qulub, yang mana Allah telah melembutkan hati mereka. Jadi apa yang kita dapat ganjaran? Kita nak membina rumah Allah, Allah akan membina rumah kita dalam syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ajar solat, kita ajar tentang dakwah, kita ajar tentang puasa. Mereka ni anak mu'alaf, dan bila mereka mengamalkan, bukankah kita juga mendapat saham? Asbab kita berinfak, itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling besar, sekiranya mereka telah bersedia untuk berdakwah dengan pelbagai bahasa, pelbagai bangsa yang mereka akan masuk, sekiranya Allah izinkan untuk ada orang yang memeluk agama Allah, maka ganjaran mengislamkan orang juga kita dapat. Sebab tertubuhnya Pertubuhan Akademi Al-Bayan, satu kompleks
tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Jadi ini bukan kerja saya seorang, tetapi saya mengajak semua sahabat-sahabat dermawan, hartawan yang mempunyai hati nilai, yang ingin menilai, ingin melihat dakwah di muka bumi Malaysia ini, bukan saja di dunia ini, maka kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga ganjaran yang diberikan oleh Allah tidak putus-putus kepada kita. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan Ustaz beri pada kita satu peluang untuk melaksanakan satu-satu perkara kebaikan, khususnya sama-sama kita dapat memberikan yang terbaik dan membantu untuk pembangunan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia ni, Ustaz. Ya, sebelum saya terlupa, ya, silakan Ustaz. Antara inisiatif yang saya nak sebutkan tadi sikit, iaitu kita juga dalam nak mengumpulkan dana ni, kita ada buat sambal ikan bilis teriak. Untuk apa? Untuk kutipan dana. Sebenarnya kutipan dana ni kita nak kutip ialah satu misi dah. Tetapi kita harapkan penonton-penonton boleh membeli, boleh makan sambil berinfak. Kerana insya-Allah di sana kita telah menyediakan produk sambal ikan bilis teriak untuk kita membeli, makan sambil menyumbang. Jadi boleh call nombor yang tertera, boleh pergi ke website saya, dan alhamdulillah ramai yang nak beli. Repeat order. Semoga dia menjadi juga saham akhirat kita, sambil makan sambil menderma, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan Ustaz, peluang pada kita untuk sama-sama membantu untuk pembangunan, dan jangan lepaskan peluang ni supaya kita dapat satu saham, bab kata Ustaz tadi, saham di dunia pun dapat, di akhirat pun kita dapat, insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin kita di penghujung ni kita kembali kepada perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana yang disebutkan sebagai melaksanakan satu amalan yang akan pertama dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebentar saja tadi. Dan mungkin juga Ustaz boleh kaitkan dengan yang ni, Ustaz, masjid 3 pintu sebentar tadi. Bagaimana kalau kita ini disebutkan sebagai solat, lepas tu pula dalam satu tempat yang diinfakkan secara beramai-ramai itu, maka orang di situ akan dapat pahala, dan juga yang buat itu pun akan dapat pahala. Dan bagaimana pula jika dalam itu dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu, Ustaz? Sedikit nasihat daripada Ustaz, silakan. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rakamkan di dalam surah An-Nisa ayat 142. Yang ni yang kita rasa kena takut, kena risau. Sebab Allah ceritakan bagaimana keadaan orang munafik. Bila Allah sebut wa iza qamu ila salah qamu kusala, nombor 1. Yura'unan nas, nombor 2. Wala yazkurunallaha illa qalila, 3. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang munafik ini, golongan munafik ini, apabila mereka ingin mendirikan solat, mereka mendirikan solat dalam keadaan malas. Jadi kita risau, kadang-kadang kita nak dirikan solat, sepatutnya kita kena cergas. Kita kena tahu kita nak berjumpa dengan Allah, tapi kadang-kadang perasaan malas tu timbul. Adakah kita dah termasuk dalam golongan munafik? Kata ulama, tidak. Sebab Allah nyatakan dalam surah yang lain, seperti mana yang Allah sebutkan, wastabir li ibadatihi, hendaklah kamu bersabar. Allah tahu payah, dan Allah minta untuk kita bersabar untuk melakukan ibadah. Itu yang pertama. Sifat munafik ni dia melakukan dalam keadaan malas. Yang kedua, kalau dia buat pun dia nak tunjuk orang yang mana dia solat. Dia suka nak menunjuk-nunjuk amalan dia. Dan yang ketiga, dia ingat Allah hanya sedikit je dalam solat. Dia tak nak ingat Allah. Sebab itulah mereka akan mengakhirkan solat ketika mana hampir keluar waktu. Allah. Ini antara ciri-ciri munafik. Nak 5 minit lagi. Bayangkan solat kalau dalam keadaan posisi ataupun keadaan 3 minit nak keluar waktu. Macam mana solatnya? Laju, Ustaz. Memang laju. Championship punya solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Janji solat, Ustaz. Dia bukan janji Allah terima, tak, janji solat. Sedangkan solat itu adalah solat golongan munafik. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita membina masjid ini supaya kita nak mendidik. Bukan saja saya, daripada mak saya mu'alaf. Masuk Islam umur 17 tahun, bangsa Punjabi Singh. Sebab tu nampak muka saya macam ada ala-ala Shahrukh Khan tu adalah. Hidung tu sedikit banyak. Ada orang tanya, ini orang sebut, bukan saya sebut, Ustaz. Jadi bila kita nak, yelah, saya ni anak mu'alaf, susah macam mana kita nak belajar. Sebab mak kita, yelah, dalam keadaan mak kita masih nak belajar, bagaimana dia nak mengajar kita? Inilah sebenarnya fenomena yang ada kepada anak mu'alaf. Sebab mak-mak mereka ni mu'alaf, ataupun ayah mereka mu'alaf yang masih juga tengah belajar. Kang bagi fatwa silap, susah juga. Jadi anak-anak mereka, sebab tu bila ada masjid ini,
di sinilah kita akan usaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam, dan ganjaran yang kita akan perolehi adalah ganjaran dengan mendirikan rumah Allah. Subhanallah, keunikan yang cuba Ustaz tampilkan kepada kita. Ayuh sama-sama membantu, insya-Allah. Baik, saudara penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Subhanallah, kembali bertemu dalam perbincangan kita untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, perbincangan tentang amalan pertama dihisap, yakni solat, rukun Islam yang kedua. Kalau baik solatnya, maka baiklah keseluruhan amalannya. Kalau cacat solatnya, maka cacat juga amalan-amalan baik yang dilakukan dalam kehidupannya. Baik. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan bagaimana 13 rukun solat yang Ustaz cantik dah bahagikan kepada 3 rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, supaya mudah untuk kita faham. Kalau kita tengok dalam 13 tu pun senang, tapi dia kan bercampur, maka kita payah sikit nak asingkan yang mana qalbi, yang mana fi'li, yang mana qauli. Macam Ustaz tunjukkan kepada kita tadi untuk mudah untuk kita faham. Jadi Ustaz, kita nak teruskan pada perbincangan kita. Saya ada 2 soalan sebenarnya, tapi kita ambil yang pertama dulu lah. Yang pertama ni, kalau tadi kita sebut ramai orang yang macam keliru sikit apabila berkenaan dengan takbir. Mungkin dia kata, takbir yang rukun ni mana satu? Yang angkat ke yang di mulut? Yang kedua Ustaz, yang ramai orang confuse juga adalah berkenaan dengan iktidal Ustaz. Ramai yang kata, iktidal yang Ustaz kata rukun tadi tu, yang angkat tu ke, yang sebut di mulut Sami Allahu liman hamidah tu? Jadi dia kata, itu kekeliruan pertama Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pada Da'i Azrin, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya praktikal ni indah. Ya, betul. Kerana kita terus nampak apa yang sepatutnya kita ketahui. Seperti mana soalan tadi, takbiratul ihram. Contohnya, waktu bila kita nak takbiratul ihram, adakah dengan mengangkat tangan ataupun dengan lafaz? Maka ulama menyebutkan di dalam banyak kitab, khususnya Al-Mughni Al-Muhtaj, disebutkan oleh para alim ulama, iaitu mengangkat takbir ini, takbiratul ihram ini adalah kalimah Allahu Akbar. Faham? Allahu Akbar. Maknanya, kalau kita buat praktikalnya, contohnya, kita duduk berdiri betul. Kalau kita tengok tadi rukun-rukunnya, antaranya berdiri tegak betul. Betul. Kemudian kita niat. Kemudian kita takbiratul ihram. Dia mulakan berdiri tegak, berdiri betul. Kemudian kita niat. Waktu bila niat? Ketika mana kita takbiratul ihram. Maka kata ulama, takbiratul ihram itu adalah dengan melafazkannya. Lafaznya Allahu Akbar. Angkat tangan ini sunnah. Kita dah terangkan tadi, mengangkat tangan ni, kan kita angkat Allah, ini adalah sunnah, lafaz ini adalah wajib. Dia adalah rukun. Jadi kalau kita tak nak angkat, tiba-tibalah pergi kejap lagi Zuhur, kita test lah. Jadi jangan buat test. Rugilah kalau tak buat sunnah. Sebab kita kalau boleh, pahala yang berganda kita nak buat. Wajib kita buat, sunnah kita buat. Apa saja yang Nabi SAW tunjukkan kita buat. Maka pahala kita akan berlipat kali ganda. Tetapi sekiranya dia tidak mengangkat tangan, maka adakah solatnya sah? Maka jawapannya sah. Tetapi dia kena melafazkannya. Contohnya, Allahu Akbar. Kan? Angkat tangan ni pun, ni sunnah hai'ah. Kita meletakkan tangan ini sunnah hai'ah di dalam mazhab Syafi'i. Sunnah hai'ah ni apa dia? Dia ada sunnah ni terbagi kepada 2. Ni nanti insya-Allah kita akan buat sambungannya nanti. Cuma Ustaz buat penerangan sedikit. Sunat dia ada terbagi kepada 2. Satu, sunat ab'ad. Sunat yang mana sekiranya kita meninggalkan, maka di sana kita perlu sujud sahwi. Faham. Contohnya kunut. Kita tiba-tiba hari tu kita terlupa kunut. Sebelum kita nak bagi salam, kita ada sujud sahwi. Sunnah hai'ah ni adalah sunnah yang sekiranya kita terlupa ataupun kita tak buat, tak perlu sujud sahwi.
Ni dalam mazhab Syafi'i. Jadi mengangkat tangan, meletakkan tangan di sini, posisi ini adalah sunnah hai'ah. Tapi mesti dia rasa macam janggal sikit Ustaz kan? Sebab kita dah terbiasa kan Allahu Akbar, tapi bila tiba-tiba Allahu Akbar, rasa lain Ustaz. Dia rasa lain. Rasa lain. Sebab tu jangan buat. Cuma kita nak terangkan kalimah Allahu Akbar tu perlu kita dengar. Itu saja. Angkat tangan ini maka dia menyempurnakan solat. Sebab kita buat sunnah Allah, dia tak boleh tak boleh, sebab dia kena kalimah Allahu Akbar itu kalimah yang mesti kita dengar dengan telinga kita. Melainkan pendengaran dia ada masalah lah. Kalau pendengaran dia masalah, dia kuat macam mana pun, dah tak dengar, tak apa. Itu mungkin ada masalah pendengaran. Tetapi pada kadar yang biasa dia boleh dengar, maka dia kena bertakbir. Allah, waktu Allah inilah dia niat. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Seperti mana soalan tadi, mengangkat ini sunnah, melafazkannya itu tadi, perkataan Allahu Akbar, takbiratul ihram itu adalah rukun. Baik, kemudian i'tidal. Mana i'tidal? Adakah i'tidal tu sami Allahu liman hamidah? Ya. Baik. Sami Allahu liman hamidah itu sunnah. Kan? Tasbih tu sunnah. Contohnya, rukuk begini, ni rukuk. Kan? Ni rukuk. Kalau da'i buat rukuk cuba. Bagi saya juga, da'i lah. Cukup tak 90 darjah Ustaz? Okey. Ni rukuk. Ni perbuatan ini dinamakan rukuk. Baik. Bila bangkit daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Okey. Yang mengangkat tangan ini sunnah. Angkat tangan ni sunnah. Kalau dia tiba-tiba bangun tak angkat. Contohlah rukuk. Bangun tanpa angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, tak angkat. Maka sah ataupun tidak? Jawapannya sah. Tapi tak dapat sunnah. Sunnahnya mengangkat tangan tadi. Itu yang rukunnya yang mana Ustaz? Yang rukunnya berdiri semula tu. Itulah i'tidal. I'tidal ini dalam bahasa i'tidal ni berdiri semula. Itulah perkataan i'tidal. Bila kita sebut sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd tu sunnah. Doa tu sunnah. Sebab ramai yang keliru Ustaz. Dia kata yang ini Ustaz, rukun dia. Itu bukan rukun. Itu adalah sunnah. Sebab tu saya kata sunnah mengangkat tangan ini ada 4. Yang pertama takbiratul ihram. Ni angkat ni sunnah satu. Yang kedua ketika mana kita dah baca Al-Fatihah, kita dah baca surah, kita nak rukuk. Tanpa angkat tangan. Allahu Akbar. Boleh ataupun tidak? Boleh. Tak dapat sunnah. Sunnahnya Allahu Akbar. Nampak? Angkat tangan yang ni sunnah. Kemudian yang ketiga, kita dah rukuk ni. Macam da'i buat tadi, dah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Okey, dia dapat apa? Dia dapat dah rukun, tapi tak dapat sunnah. Nak dapat sunnah, dia rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ni dia angkat tangan ni. Dah 3 dah. Maknanya ada 4 tempat. Tempat yang keempat ni selepas tahiyat awal. Maksudnya kalau dia duduk tahiyat awal ni, kan? Solat yang ada tahiyat awal lah. Solat tahiyat awal ni ada 4 solat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh jangan buat pasal. Subuh 2 rakaat saja. Jadi dia dah tahiyat awal, dia pun bangun. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar ni angkat tangan yang keempat, sunnah. Adapun selain daripada itu tidak sunnah dan tak dapat pahala pun. Sebab apa? Dia kata, tak Ustaz, tak apa, kita tambah. Tambah tanpa pahala buat apa? Betul. Sebab itu disebutkan dalam kitab mazhab Syafi'i. Imam Nawawi sendiri sebut 4 tempat ini merupakan sunnah mengangkat tangan. Contoh rakaat ketiga, dia dah sujud, dia dah bangun. Ni bukan rakaat kedua lepas tahiyat. Rakaat ketiga dia nak bangun, dia angkat tangan. Angkat tangan tu tak dapat pahala. Sebab dia bukan sunnah baginda Nabi SAW. Kalau dia tambah pun tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Kalau dia buat pun tidak dapat apa-apa. Betul. Subhanallah, tu dia. Daripada angkat tangan saja, yang iktidal sebentar tadi kita tanyakan soalan itu, ada banyak juga perkara yang patut kita perhatikan. Setiap penonton, banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kita kembali untuk teruskan perbincangan kita. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini perbincangan amalan pertama dihisap. Kalau tadi kita sebut tentang iktidal, kita tak sempat nak sebut semua 13 rukun, tetapi kita ambil dan perhatikan yang banyak soalan ditimbulkan dan juga ada kekeliruan pada rukun tersebut. Dan Ustaz, ada juga soalan dibangkitkan dalam masyarakat apabila hari Jumaat pagi solat subuh ketika mana sujud sajadah. Biasanya orang baca ayat sajadah lah, dia ada banyak tempat, tapi kebiasaannya dalam surah sajadah pada ayat yang ke-15. Maka kita akan turun sujud saja. Saya buat contoh sikit. Contoh. Soalan dia, saya terus masuk pada soalan Ustaz. Biasanya ada orang tanya, dia kata bila mana habis saja imam baca ayat ke-15, lepas tu kita pun sujud terus, dia tak ada rukuk, terus sujud kan. Kita terus sujud, okey. Lepas tu kita ada orang yang dia duduk sekejap Ustaz. Dia duduk sekejap. Ada orang yang dia terus daripada sujud, dia terus bangun Ustaz. Dia terus bangun. Okey. Bangun. Soalan dia dua Ustaz. Yang pertama, ada yang menyebutkan apabila orang itu dia turun sujud sajadah, dia tak boleh duduk sekejap. Lepas tu dia naik balik. Katanya batal kerana menambah rukun. Dan soalan yang kedua, adakah bila mana dia dah naik itu, dia kena angkat takbir balik Ustaz? Kerana katanya dia nak memulakan balik rakaat tersebut. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Yang pertamanya kita kena tahu tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan oleh Nabi SAW seperti mana dalam hadis, dan sunnahnya dibaca pada hari Jumaat. Tiba-tiba kita nak pergi buat hari Sabtu lah Ustaz. Maka kata ulama makruh, tak dibenarkan. Jumaat kerja dia kata buatlah Jumaat Sabtu. Kerja. Sabtu dia cuti ataupun hari Ahad. Kita tukar sebab cuti umum. Maka tak dibenarkan, bukanlah hukumnya haram, tetapi ulama menyebutkan hukumnya makruh. Walaupun kita, dan bacaan sujud tilawah ini sengaja kita baca pada solat-solat fardu yang lain, contohnya Zuhur atau Maghrib lah. Zuhur tak ada orang dengar, Maghrib ataupun Isyak sajalah kita nak buat, maka hukumnya makruh. Ini disebutkan dalam kitab. Sebab tu Nabi SAW melakukan ketika mana? Ketika pada hari Jumaat. Baik, solat subuh. Pada waktu itu orang dah tahu dah, dan imam kebiasaannya pun ada memaklumkan akan ada sujud tilawah. Maka sujud tilawah ni, persoalan seperti mana yang dibangkitkan oleh dai, boleh tak dia berhenti seketika? Maka kata ulama, sekiranya seseorang itu niat untuk menambah rukun, jangan kata sujud tilawah tadi, apa saja solat yang kita kata nak menambah rukun, kita sujud 2 kali. Ya, betul. Contoh, kan, saya buat praktikal. Sujud ni solat biasa kan, kita buat. Ni sujud kali pertama. Baik. Duduk antara 2 sujud. Kita sujud kali kedua. Kemudian kita duduk sebentar sebelum nak bangun. Tiba-tiba kita pergi sujud. Dia kata tak ada masalah Ustaz, sujud, kita nak sujud pada Allah. Kali ketiga, maka sujud kali ketiga ini menambah rukun dan hukumnya batal. Faham. Baik, kembali kepada itu dengan niat menambah rukun. Kalau terlupa, cerita lain. Sebab terlupa ni dia ada bab yang mana kalau dia terlupa, nanti dia akan ganti dengan sujud sahwi lah kerana terlupa. Adapun orang yang bangun daripada sujud tilawah, dia nak duduk seketika atas faktor usia. Faham. Kan? Contohnya dia dah sujud tilawah, dia nak duduk sebentar sebab dia tak boleh nak bangun terus. Betul. Mungkin tak kuat pada lutut. Niatnya dia nak duduk seketika, bukan nak menambah rukun, maka hukumnya dibenarkan. Faham. Tapi kalau niatnya kita duduk seperti mana duduk di antara 2 sujud dengan niat untuk menambah rukun, maka tak sah. Sebab rukun seperti mana yang kita dah bincangkan, subuh kita tahu berapa rakaat, rukunnya yang telah disebutkan, maka sekiranya kita menambah, maka hukumnya batal solat. Okey. Dia duduk seketika. Sebab apa? Lutut dia tak berapa sihat. Sebab orang faktor uzur. Tapi kalau dia tak uzur, eloknya yang dibuat oleh Nabi SAW, lepas sujud, bangun terus. Sebab kita sujud terus dan terus bangun. Dan soalan yang kedua, adakah perlu kita mengangkat tangan? Maka tidak perlu. Sebab itu bukan rakaat. Sebab kita sujud tilawah ni apabila ada tanda tilawah, itu pun sunnah kita sujud. Kalau sekiranya kita tak sujud pun tidak jadi masalah. Tetapi sekiranya imam sujud, kita sujud. Dan bila kita bangun, tak perlu angkat takbir, kerana tempat mengangkat takbir ni 4 saja tadi. Terus daripada bangun tu, kita qiyam. Dan imam sambung bacaan
surah As-Sajdah. Subhanallah, itu dia jawapan dia kan. Sebab ramai yang masih lagi keliru dan juga mungkin saya rasa ada lagi yang dia terbuat benda tersebut, tertambah rukun dan juga angkat takbir, maka sedikit rosak pada amalan solat subuhnya. Baik. Mari kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita. Yang mana kita nak buka ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, yakni Syarifah Azah Megat Syahril. Mari kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada orang selepas membaca doa iftitah dalam rakaat pertama dia sebut amin. Boleh ke Ustaz? Terima kasih sahabat kita Puan Syarifah untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Syarifah. Doa iftitah ni tak perlu amin. Ya. Maka tidak dilakukan oleh para alim ulama. Dan kita kena faham, apabila kita bercakap dalam kadar percakapan yang sia-sia, maka dia boleh menyebabkan solat kita batal. Faham. Maka perkataan amin ini juga disebutkan di dalam mazhab Syafi'i. Perkataan kan bila kita baca di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin. Amin itu kita nak sebut. Amin itu adalah sunnah. Disebut sunnah hai'ah. Sunat kita sekiranya kita tak lafaz tidak jadi masalah. Tetapi Nabi SAW melafazkannya seperti mana di dalam hadis baginda Rasulullah dan para sahabat juga. Jadi bila nak sebut amin adalah pada ketika selepas membaca surah Al-Fatihah, ia dikira sebagai sunnah hai'ah. Sekiranya kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tak perlu sujud sahwi. Jadi ulama dalam mazhab Syafi'i dia menyebutkan kita ikut seperti mana yang disebutkan, ia adalah sunnah, maka kita buat sunnah. Adapun lepas membaca doa iftitah ataupun lepas ni tak perlu kita menyebut amin, dan bila kita sebut perkataan yang sepatutnya kita tak perlu sebut, jika sekiranya kita menambah dan bercakap dengan sia-sia boleh membatalkan solat kita. Menambah amin, tapi jarang juga dengar sebab biasanya orang amin ni dia selepas Al-Fatihah. Tapi mungkin ada juga yang dia berfaham, dia kata ini adalah doa, dia kata dia tak salah sebut amin katanya. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana yang dikatakan orang yang mencuri dalam solatnya dan orang yang mencelup-celup katanya dalam solatnya? Apabila merasakan kesempatan dia solat, ketika musafir tidak berkesempatan dia tak solat. Ini kerana ada bertanggapan tidak mengapa sekurang-kurangnya dia solat juga daripada tidak solat langsung. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Sahziatul Sidik untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada satu soalan mengenai tentang di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa as-sariqah fi shalah, iaitu seburuk-buruk mereka yang mencuri dalam solat. Maka qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa sirqa fi solat, bagaimana mencuri dalam solat? Maka kata Nabi SAW, orang yang mencuri dalam solat adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Sebab itu kata para alim ulama, dalam seperti mana dalam hadis, ada dalam satu hadis ada seorang laki-laki masuk, kemudian dia solat dan Nabi ada dalam tu. Ketika dia dah bagi salam, Nabi kata, ulang balik. Sesungguhnya kau tak melakukan salat. Fa anta la tusalli. Dia pun ulang balik. Lepas habis salam, Nabi kata ulang balik. Sesungguhnya kau tak solat. Dia ulang balik. Lepas kali ketiga, dia tanya, Nabi suruh ulang balik. Dia tanya, ya Rasulullah, apa salah? Dia tanya Rasulullah. Sebab Nabi suruh ulang. Bila dah buat, ulang balik Nabi suruh. Apa masalah? Rupanya dia tidak ada tamak ninah. Allahu Akbar. Biasa tak kita tengok ada jemaah championship ni, jemaah ni Ramadan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum. 10 minit 20 rakaat. Ini kalau imam dai Azrin buat ni ramai follower. Jadi jangan buat. Follower dunia, akhirat tak dapat apa. Jadi sebab tu sahabat-sahabat penonton, bila kita sebut celup-celup ni seperti mana ayam yang mematuk, maka kita kena tahu orang yang tidak meraihkan, yang mencuri dalam solat ini orang yang tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya dalam keadaan sujud. Dan ini juga dimasukkan dalam kategori golongan munafik solat. Sebab apa? Sebab dia solat dalam keadaan, Allah sebut tadi dalam surah An-Nisa, mereka hanya sedikit mengingati Allah. Jadi sedikit ni mereka tidak ada tamak ninah, mereka buat sambil lewa. Dan seperti mana dalam soalan dia kata,
ada orang yang bermusafir tidak ada kesempatan dalam solat. Ini termasuk dalam kategori orang yang melalaikan solat, dan Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un, kita dah bahaskan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Kenapa? Kerana kata para alim ulama, celaka ini adalah mereka yang meninggalkan solat, kata Imam Ibn Abbas, ataupun yang solat tetapi di luar daripada waktu solat. Maka inilah kategori orang yang sambil lewa dalam solat, dan akhirnya mereka akan dicampakkan dalam satu neraka yang disebut neraka sakar. Allah sebut dalam Al-Quran kan mengenai neraka sakar. Apa maksud sakar ni? Sakar ni dalam bahasa Arab dan di perbincangan para alim ulama, bagi mereka yang tidak solat, orang yang buat solat tetapi tidak sempurna, maka kata ulama sakar ini adalah hangus. Mereka ini akan dibakar kerana sakar ini adalah neraka yang paling panas. Subhanallah. Sakar, neraka yang paling panas, khas untuk mereka yang melalaikan solat, mengabaikan solat dan juga solat tetapi tidak ada makna pada solat tersebut. Baik, itu yang kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan bagaimana satu amalan yang pertama sekali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan penentu kepada amalan yang lain. Jadi, jom sebagai penutup kita serahkan pada Ustaz untuk memberkati penutup kita pada pagi ini. Ustaz, silakan dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tiada tempat yang kami memohon melainkan kepada Engkau, ya Allah. Amin. Tiada kuasa yang lebih hebat melainkan kepada Engkau, ya Allah. Amin. Engkaulah Tuhan yang Maha kami sembah. Engkaulah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, Maha Penyayang. Maka kami meminta kepadamu, ya Allah, dengan rendah diri, dengan penuh kehinaan, ya Allah, selaku hamba-Mu. Maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami pada hari ini, ya Allah. Matikanlah kami dalam kebaikan. Janganlah kau matikan kami dalam keburukan dan dalam keadaan maksiat. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksaan kubur. Jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka. Jauhkanlah kami daripada fitnah Masihid Dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dalam kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang susah, bantulah, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang penuh dengan masalah, permudahkan dan selesaikanlah, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami, terimalah doa kami, terimalah segala amalan kami. Jadikanlah lidah kami sentiasa berzikir kepadamu. Jadikanlah hati kami sentiasa ikhlas kerana-Mu. Jadikanlah tubuh badan kami sentiasa beribadah kepadamu. Jadikanlah anak-anak kami, zuriat kami sentiasa mendirikan solat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah ahli keluarga kami dunia dan juga akhirat. Amin. Kumpulkanlah kami kesemuanya di dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayuh sama-sama kita jaga solat, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga kita. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan dan kupasan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Terus setia bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jumpa lagi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.